sangat tuan-tuan. Ni kita ada yang Allah. Tak sah semayang takbir itu. Bukan kata Allah. Sekali itu. Sebab dia tak sebut akbar. Takbiratul ihram mesti sebut Allahu akbar. Paling minimal kita sendiri dengar lafaz tu Allahu akbar. Jangan sebut Allah. Tak sah semayang. Sebab dia takbiratul ihram. Nabi kata, "Idza qumta ila salati fakabbir." Bila kamu berdiri tegak melakukan salat, maka takbirlah takbiratul ihram. Kata ulama, wajib kita melafazkan takbiratul ihram. Kalau tak lafaz, tak sah. Ada orang sebut nak ucap dalam hati. Tak sah semayang dia. Dia ucap separuh. Allah. Tak sah. Ada boleh ucap Allahu akbar. Tak sah. Ada tak sah. Main-main. Lawak-lawak juga. Main-main. Kenapa Nabi sebut supaya telinga dengar, supaya akal faham, supaya hati reti. Allahu akbar sama dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ani budullah wala tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kamu memperhambakan diri pada Allah, jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Ini benda, ya. Kita faham tak? Orang azab Allah Maha Besar, Maha Agung, Maha Kaya, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Hidup, Maha Kekal. Kita apa? Maha bodoh, Maha miskin, Maha hancur, Maha mati, Maha apa? Kita kalau kita banding, kita buat perbandingan kedua. Ini orang azab, kita buat tak kerti je. Sombong. Bukan kata nak dengar, nak faham, nak pergi masjid, nak ambil wuduk, nak sembahyang, nak rukuk, nak sujud, nak jadi hamba pada Allah. Bagaimana nak satu begini? Nak beri anak satu? Ada masjid, ada surau, 4-5 orang yang sembahyang. 4-5 orang tahu pasal sembahyang. 4-5 orang yang nak menuju pada jalan Allah. Nak cari kebenaran dan nak mentauhid la ilaha illallah. Bagaimana kita nak diberi pertolongan, nak diberi bantuan oleh Allah, nak satu di jalan Allah? Lu fikirlah sendiri. Ini nak kena faham, ramai orang, banyak orang, kita boleh satu, kita boleh bina kekuatan untuk bangsa kita, agama kita, untuk masa depan negara dan masa depan akhirat kita. Jelas tu. Yang kita buat perintah Allah, kita faham, dia rasa seronok, kita rasa puas hati. Umpamanya kalau kita semayang zuhur nanti, baru hati, puas hati lah. Sebab betul-betul kita laksanakan sebagaimana yang dituntut dalam agama. Bila kita ada fahaman yang betul, akidah yang betul, keyakinan yang betul, Allah beri kekuatan bagi kita untuk perintah-perintah yang lainnya, memperteguhkan jejak langkah kita, dan Allah beri kekuatan bagi kita untuk memperteras ajaran yang menyeleweng. Sama ni banyak penyelewengan yang berlaku, terutamanya yang berkait dengan ajaran-ajaran macam tu. Semua pakai klaim Nabi, semua pakai klaim wali, semua pakai klaim teror-teror, bijak-bijak semua. Kita tak nak klaim gitu, kita klaim la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita ajak orang pada perintah. Nasihat orang jangan larang terobosi larangan Allah. Cukup lah. Ajak orang bawa bekal takwa dan menuju akhirat. Cukup lah. Kita bukan nak suruh orang hormat kita, respect kita tak ada. Terbawa manusia di jalan Allah. Tak ada kepentingan apa-apa. Tapi orang kita tak fikir kan. Dia fikir tak boleh makan, boleh minum, ada dia sokong. Walaupun orang tu orang jahat, orang tak betul, orang mengaruh, orang tak semayang, tak ada akidah pun, tu lah. Boleh makan, boleh minum, boleh makan, boleh minum, makan, minum, hidup, bangun, kecil, berak, bini, beranak, mati tak hidup. Kita ni hidup dalam keadaan kita sebagai hamba. Kita bukan hamba kepada China, hamba India, hamba Bangla, hamba Afrika, hamba Amerika. Kita ni hamba kepada Allah. Inna salati, sesungguhnya salatku wa nusuki, ibadatku yang lainnya, wa mahyaya, mati aku, hidup aku, mati aku, lillah rabbil alamin. Semua yang milik Allah. At-tahiyya, segala kemuliaan, at-tahiyya tul mubarakah, segala keberkatan, tus salawat, segala kesejahteraan, tus tayyibah, segala kebaikan, lillah, semuanya milik Allah. Kita bersatu dalam satu. Kita bersatu dalam satu. Itu sebenarnya. Tengok ni, kita bersatu dalam satu.
La ilaha illallah. Salah satu darasa Allahu Akbar. Raya ni kita pakai takbir. Allahu Akbar, Allah. Masuk terbenam matahari itu 10 Zulhijjah, masuk terbenam matahari itu, garis itu, terus takbir. Sampai pada hari raya keempat tu. 10 Zulhijjah hari raya haji, 11 hari tasyrik, 12 tasyrik, 13 tasyrik, jadi hari keempat. Boleh korban masa ni dan boleh takbir masa ni. Takbir kita ni ada dua. Satu takbir yang muqayyad, satu takbir yang mursal. Kita ni nak pergi masjid surau je, baru lepas mayat baru nak takbir. Allahu Akbar, Allah. Satu tak muqayyad, takbir lepas mayat. Ada masa hari raya ni. Satu lagi duduk tak kereta kita takbir, duduk rumah kita takbir, dekat traffic light kita takbir, tak pada bola pun kita takbir. Masa hari raya tu baru nak buat syiar Islam, dia takbir. Takbir sekejap. Lepas mayang muka Allah Akbar, sebenarnya lepas tu balik tembak. Takbir. Tu lah. Kalau kita boleh kan, kita duduk kat dapur minum air sampai meja dapur, kita takbir. Allahu Akbar, Allah. Orang kata apa tu banyak ni. Orang kata takbir kat surau. Kita kata apa takbir kat surau tu takbir muqayyad. Yang saya takbir rumah, kat padang, kat kebun, kat apa dalam masa suasana hari raya ni, takbir mursal. Macam tu. Tapi kita ni sudah tidak ada syiar Islam. Tidak ada. Tak ada sensitif kita. Penting sekali takbir tu, intipati takbir tu. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Hebat, Allah Maha Gagah. Apa tak? Ada biar kita rasa kebesaran Allah, kewujudan Allah, keagungan Allah tu. Itu yang kita bersatu. Atas kalimah la ilaha illallah, atas kalimah Allahu Akbar. Sama ada dalam solat, keluar solat ke, qomat ke, azan ke, takbir raya ke, hati menyaksikan. Akal memahami. Alhamdulillah. Atas kita kata inna salati wa nusuki, itu kita bersatu. Atas dasar atahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatullillah, itu kita bersatu. Jadi kita kata rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, jadikan hidup kami dunia ni bahagia, jadikan hidup kami akhirat nanti lagi lah bahagia dan sentosa. Itu kita bersatu. Barulah hati berpadu dan kita sedia, sekata, sehati, sejiwa. Baik, nak lagi. Buat taklah lah pula. Tuan-tuan ada nak tanya ke? Boleh tanya Ustaz Mat. Tanya saya pun boleh. Okey, kita bincang. Tajuk kita ni perpaduan melalui akidah. Sila. Ada nak bagi karangan, bagi komentar, nak tanya, nak marah pun tak apa. Nak demonstrasi tak boleh. Dia suka. Sila tanya. Kita tanya live ni tak kena bayar. Tak ada salah bocornya. Live ni. Tanya. Lebih 9 tu salah rekod, salah tapik. Kita ada rekod, tak ada tapik apa. Tuan-tuan nak tanya soalan mudah ke, sederhana, soalan payah, soalan lawak, atau soalan panas ke, soalan sejuk ke, saya jawab kadar kemampuan saya. Itu yang kita Ustaz menyampaikan ya. Kalau tuan-tuan terima, Alhamdulillah. Kalau tak terima, Masya Allah. Nak kata apa? Hanya Allah yang beri hidayah pada hati kita masing-masing. Ada orang faham 100%, 60, 80, 70, 50, faham 30% pun tak apa. Kita bersyukur kepada Allah. Sila tanya. Baik, saya dah tanya tuan-tuan. Boleh tak nak akikah ataupun nak korban ni dengan ayat jantan? Bagus. Ini soalan objektif ni. Jawabnya tak boleh. Kalau buruk pati juga tidak boleh. Kalau monyet lagi lah tak boleh. Kan ayam jantan ke burupati berbuyuk kita bela binatang ternak kan. Tapi dia saiz terkecil, tidak layak untuk dikategorikan sebagai binatang sembelihan untuk korban dan akikah. Atau kalau kita bela rusa kijang, tak boleh juga sebab dia asal dia tu binatang liar. Adaknya orang tak bela, dia hidup dalam hutan. Yang kita katakan binatang al-an'am, binatang ternak. Jadi adat dah. Manusia bela ambil daging. Nampak tak? Gajah boleh tak gajah? Gajah bukan korban gajah korban kita. Tak boleh gajah.
Bolehkah daging korban bagi orang kafir? Jawabnya tidak boleh. Kalau mazhab kita haram. Kalau bagi kepada orang kafir, kena ganti balik. Bagi sekilo, kena ganti sekilo. Kalau bagi dengan kuah-kuah bulat sekali, sup ke apa ke pinggang ke apa semua, kena ganti lagi. Jangan ganti pinggang ke apa, ganti lagi dengan kadar yang telah kita berikan. Boleh ke tak kita bagi ke korban anak orang kafir? Boleh. Tapi bagi-bagi daging lain kat dia. Makan. Nampak? Orang dah meninggal, boleh dapat korban untuk dia? Jawabnya tidak boleh, kecuali dia wasiat. Macam kita hidup ni lah. Kita tak mati lagi lah. Kita hidup ni tak mati lagi. Belum kita mati, kita kata, Mak, kalau apa mati dulu, Mak, tahun depan awak tolonglah korban untuk apa? 5 tahun sekali ke, 3 tahun sekali ke, kalau awak ada duit, awak tolonglah korban kau untuk apa? Siapa dalam rumahku? Salah dosa banyak, pada kurang. Contoh, kita wasiat, boleh nanti. Kalau kita wasiat, boleh. Kalau kita tak wasiat, tak boleh. Tapi kalau anak kita yang kita tanggung nafkah dia, boleh kita korban bagi pihak dia. Boleh. Sebab kita menanggung nafkah. Okey? Tuan tanya, kalau korban nazar macam mana? Korban nazar. Orang nazar. Dia menazar, wajib buat. Contoh dia kata, kalau anak aku buat SPN boleh 10 A1, aku nak sembelih kambing. Anak dia dapat 10 E. Tak wajib. Ataupun anak dia dapat 9A 1B, tak wajib. Dia kena 10A, wajib. Wajib segera kan. Sembelih kambing. Wajib sembelih kambing. Dia sembelih itu bukan makan untuk dia, untuk makan orang. Wajib dia sedekah semua sekali, dengan bulu-bulunya, dengan gulainya, dengan kuahnya, dengan tanduknya. Habis. Dia sikit pun tak dia habis. Dia orang menazar ni benarnya orang keriku. Sebab dia macam minta dengan Allah, lepas tu nak. Macam kita kata nak, kalau dapat ni, kalau Allah bagi dapat ni, baru aku buat. Boleh kita ingat. Orang korban ni volunteer, bukan kerana dapat tak dapat dah. Volunteer. Nazar wajib. Ataupun kalau kita kata, kalau suami aku sembuh daripada lepas operation ni, daripada hospital, aku nak sembelih. Sembuh, boleh kan? Kalau tak sembuh, tak buat. Sempurna rajak kita tu buat. Okay. Tulang-tulang kita makan tulang kena tanam. Mana? Tak wajib tanam. Tak wajib tanam. Kalau kita hakikah. Okay? Tak wajib tanam tulang. Buang pun tak apa. Okey, cuma hakikah tulang kambing, tulang lembu, tulang kerbau unta tu, tulang rangka yang besar tu, disunatkan kita tidak potong. Tapi kalau payah sangat nak bagi bahagian-bahagian orang lain potong, dia sunat dia tak potong. Tapi ialah kita nak bagi, ada orang dapat tulang busuk, nak potong juga, potong lah. Sunat je kalau tidak potong. Kalau hakikah korban tak buat potong. Okay? Jadi kita tak buat sunat satu, kita buat sunat yang 10 yang lain pun dah banyak dah. Kita pun tak mampu je nak buat benda sunat yang terlalu banyak. Tak. Okey. Ini soalan. Bagaimanakah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar? Adakah ia dengan berpegang kepada tauhid 3, uluhiyah, rububiyah, asma' sifat? Jawabnya, tauhid 3, uluhiyah, rububiyah, asma' sifat bukan daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu akidah rekaan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bila kita kata tauhid, kita esakan Allah. Tauhid maknanya esakan Allah. Esakan Allah pada tadi, esakan Allah pada zat, esakan Allah pada sifat, esakan Allah pada perbuatan. Lepas tu bila kita sebut la ilaha illallah, kita dikira ahli tauhid. Walaupun sebut saja. Orang kafir pun sah iman dia. Bila disebut la ilaha illallah, dia masuk Islam. Walaupun dia tak puasa, tak semayang, tak zakat, tak haji, tak tutup aurat, minum arak, berjina, berjudi ke, itu dosa dia. Tapi akidah dia ada sah terima bila dia sebut la ilaha illallah. Ini tauhid rububiyah, uluhiyah. Ini apa benda? Kalau kita mengesahkan Allah, mengesahkan Allah semua sekali ya, dalam akidah, dalam ibadat, dalam apa? Ini tauhid rububiyah. Orang kata tauhid rububiyah beza dengan tauhid uluhiyah. Dia orang kata tauhid rububiyah, kita mengesahkan Allah sebagai Tuhan pencipta, pentadbir, pengurus. Tauhid uluhiyah,
kita mengesahkan Allah dalam ibadat. Kenapa nak kena ada pecahan, nak kena ada pemisahan? Tak. Kalau kita mengesahkan Allah daripada akidah, daripada ibadat, daripada akhlak, daripada apa urus niaga kita sekalipun, Allah tetap kita besarkan dia. Kalau kita kata adanya tauhid rububiyah uluhiyah, tauhid rububiyah ni tauhid orang kafir. Orang kafir yakin Tuhan sebenar tu ada, tapi mereka sembah berhala. Adakah orang yang sembah berhala itu dikira ada tauhid? Tidak. Sembah berhala kafir lah. Sembah batu, sembah kayu, sembah batu, kafir lah. Orang kafir, dia sebut, kalau kita tanya dia, kamu yakin tak ada Tuhan sebenar? Ada. Tapi Tuhan sebenar, dia kata ada tu, tak nak fikirkan dia. Tuhan Hindu, Tuhan batu, Tuhan kayu, Tuhan dewa, Tuhan menjelma, Tuhan bergerak, Tuhan beranak. Kalau kita tanya lah, orang Hindu, Buddha, Kristian, Yahudi, kita tanya dia, kamu yakin tak ada Tuhan sebenar? Ada. Tapi Tuhan sebenar ada, dia akui, tak nak fikirkan dia, dalam khayalan dia. Kalau kita kata, kamu yakin tak ada Tuhan sebenar? Dia kata, ya ada. Tuhan apa kita tanya? Tuhan Allah. Sah dia Islam. Pada bila dia kata Tuhan Allah sah Islam, maknanya dia mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau tauhid tiga ni, tauhid rububiyah uluhiyah. Rububiyah tauhid orang kafir. Uluhiyah, rububiyah baru jadi tauhid orang Islam. Jadi orang kafir semua berhala tu dia tauhid uluhiyah 50%. Orang kafir yang ikut dimensi tauhid rububiyah tu, maknanya dia percaya Allah ada, tapi buat sembahan lain selain daripada Allah, jadi syirik, jadi kafir. Kalau kita letak garis panduan ada yang tauhid uluhiyah rububiyah, maknanya kita terpaksa terima. Orang kafir sembah berhala tu 50% tauhid dia jadi kafir 50%. Kafir 50%, Muslim 50%. Macam mana ni? Masuk syurga berapa peratus pula? Benar tidak? Sembah batu, sembah kayu, sembah busuk, sembah apa di wali itu, jadi ada tauhid juga. Bukan, ada syirik, bukan ada tauhid. Ni ada orang yang ngajak menyelewengkan akidah Islam tu, dia kata Islam tu ada tauhid rububiyah uluhiyah, macam-macam benda menyusahkan. Hakikatnya mereka nak mengkafirkan orang Islam. Allah Rabbi. Bagaimanakah caranya supaya kita sentiasa suka beribadat pada Allah? Yang pertama, ngaji agama. Sebab ibadat dipandukan dengan ilmu. Yang kedua ialah kita terus menerus melaksanakan perintah Allah. Kerana perintah Allah beri kekuatan pada hati, fikiran, jiwa, tubuh badan kita. Contohnya, bila kita semayang dengan baik, dekat sempurna, belajar bab semayang, rukun, syarat, wajib, sahnya semua sekali patah. Kita belajar semayang, tunaikan semayang dengan baik. Semayang yang lengkap, yang sempurna tu beri kekuatan bagi kita untuk nak sedekah, untuk nak tutup aurat, untuk nak cakap benar, untuk nak makan benda yang halal, untuk nak perangai baik. Tapi kalau semayang tak betul, habis semua perkataan kita, perbuatan kita, pakaian kita, anak bini kita jadi tak betul belakang. Betul tak? Bila kita ada ilmu, seronok buat amal ibadat. Tak ada ilmu, buat ibadat jadi tension, jadi serabut, jadi letih, jadi penat, jadi tertekan, jadi apa. Kalau kita ada ilmu buat ibadat, ada masalah berat sekalipun, masalah besar, tak tertanggung sekalipun, Allah beri jalan keluar, beri jalan keluar, beri jalan keluar. Lepas tu kita ada yang pertama sekali kunci pada ibadat, akidah yang betul. Akidah yang betul, kita kata tadi, iman dengan Allah, iman dengan Rasul, iman dengan qada kiamat, kitab, malaikat hari itu. Bila kita ada akidah tu dalam jiwa kita, seronok buat ibadat. Kita jadi nak buat perintah Allah, nak jauhi larangan Allah. Bila kita boleh buat perintah Allah, legor sangat. Bila kita langgar larangan Allah, kita rasa kecewa, kita rasa hampur, kita rasa sedesam. Okey. Satu lagi duduk dengan para ahli ulama. Kita nak rasa seronok buat ibadat ni, duduk ahli ulama. Ulama hak mana? Di Malaysia kita ni ramai ular dalam semua. Minta maaf cakap. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ayu julasai dalam khair, faqala man zakarakumullah ru'yatu wa zada fi ilmikum mantiq wa zakarakumul akhiratu amal. Ulama yang macam mana, sahabat kita yang paling baik macam mana, pembimbing kita, guru kita paling baik macam mana. Bila kamu tengok wajahnya, kamu dapat melihat kebesaran Allah.
Bila tengok mukanya, dia teringat kita banyak dosa. Tengok muka ulama, dia teringat kita ni tak payah lagi, kita ni kurang pahala, kita ni jauh dari Allah Ta'ala. Bila tengok muka dia, kita menginsafi diri kita. Itu ulama yang Allah beri kemuliaan pada wajahnya. Yang kedua, bila kita dengar perkataan yang ucapan ceramah sebenarnya, dia memberi kemantapan akidah pada kita, mengingatkan kita kepada perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Bila kita tengok alim ulama buat amal ibadat sembahyang ke zikir wirid ke, lantas mengingatkan hati kita pada akhirat, menjadikan hati kita merindui akhirat. Ini kriteria ulama yang Nabi sebut dalam sunnah Tirmidzi. Apakah pandangan ustaz mereka yang menolak pengajian sifat 20? Orang yang tak terima pembelajaran sifat 20 atau menolak atau menghina atau mempelekeh, hukumnya kafir dan murtad. Sebabnya sifat 20 tu ambil daripada Al-Quran, ambil daripada hadis, ambil daripada ijma' ulama. Ada sifat 20 tu tentang Allah tu ada, Allah wujud, Allah hijab, Allah bapa. Kita nak tolak benda-benda begitu, nak tolak benda itu jadi kafir, murtad. Kalau kita tolak kaedah pengajaran kan, ada ustaz dulu dia mengajar, ada ustaz hamba dia mengajar, ada ustaz bahasa dia guna bayar. Kalau kita tolak kaedah pengajaran, apa? Itu cara metodologi pengajaran, pembelajaran. Ini kalau kita tolak intimati sifat 20, kafir dan murtad, keluar daripada Islam. Sebab sifat 20 itu diambil daripada kalimah-kalimah yang keras yang terdapat dalam pengajaran Al-Quran, hadis dan ijma' ulama. Jadi saya rasa sekadar itu untuk sesi kita dan soal-soal jawab yang berkaitan. Ini adalah pandangan peribadi saya, bukan pandangan resmi Jawi, bukan pandangan resmi Jakir, tapi pandangan peribadi pun berdasarkan kepada pandangan arus perdana. Kita memperkukuhkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita menolak pemikiran-pemikiran yang menyeleweng seperti Wahabi ke Syiah ke Liberal ke yang sesat ke yang PJKA ke Diani Baha'i ke semua kita tolak menurut arkam. Dan kita bina perjuangan akidah yang benar. Kita bina perkataan, perbuatan, sikap, perilaku, adab, akhlak kita dalam perjalanan menuju Allah dengan kebenaran. InsyaAllah Allah akan beri kebaikan yang melimpah ruah bagi kita. Jadi terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Rahman dari pihak Jawi kerana sudi menjemput saya untuk beri sepatah berkata pada sesi kita pada tengah hari ini. InsyaAllah Allah mengampuni dosa kita, merahmati kita, memperteguhkan jejak akidah dalam mencari keredaannya daripada mula kita hidup sampai ke akhirnya, insyaAllah. Terima kasih kepada semua. Barakallahu fiikum. Akhiran aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah. Ya Allah, jadikan jemaah kami jemaah yang dirahmati. Tabarrukan min ba'di tabarrukan ma'sumah. Perpisah di antara kami perpisahan yang terpelihara. Wala taj'al fina wala indana wala ma'ana syaqi wala matuda wala mahrumah. Yang jadikan kecelakaan, kehinaan, kesulitan di depan kami, di belakang kami, di kanan kami, di kiri kami, di bawah kami, di atas kami, ya Allah. Allahumma akhirna kepada fil umuri kulliha. Wa ila hidayah dalam setiap tujuan kami syukuri. Wa ajirna min khizyi dunya min azabil akhirah. Selamatlah kami dari kehinaan hidup ini dan selamatlah kami dari kehinaan di akhirat nanti. Allahumma ja'al hadza baladan aminan mutmainan. Ya Allah, jadikan negara kami negara yang sentosa, makmur, bahagia, satu penduduk-penduduknya menjadi daripada umat Islam yang kaya, senang dan mewah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal Alamin. Jadikan nama sentosa, senang, kaya dan mewah. Berseluruh negeri lebih rezeki oleh umat Islam. Doa Allah yang benar-benar menguasai sekalian Allah. Allah maksudnya Nabi Rasulullah Fatimah. Matilah kami dalam keadaan mati mulia. Bertaktim alaih Nabi Subil Fatimah. Jangan dikematikan kami dengan kematian yang hina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah hidup kami di dunia ini bahagia dan jadikanlah hidup kami di akhirat ini lebih harmoni dan sentosa. Dan selamatlah kami semua dari siksa api neraka. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wallahu minkum ya karim. Majlis ucapan dan berterima kasih kepada yang berbahagia kepada Ustaz Samihan bin Fadzil dengan hasil latihan Islam Malaysia dan ceramah yang telah disampaikan sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai tanda penghargaan bagi kita bersama banyak berjumpa dan kesilakan yang berbahagia Tuan Haji Yusof Pengurus Assalam yang sudah terus kabut kembali untuk menyampaikan kepada yang berbahagia Ustaz Samihan bin Fadzil. Dipersilakan.